Tapi daripada oleh para ulama dalam bab fitnah akhir zaman ni apa? Kamu kena takut dengan mereka ini, dengan Dajjal ini, sebab dia ini akan membawa fitnah yang tidak boleh ditolak. Sehingga ulama mengatakan di akhir zaman ini, nantilah kita pun akhir zaman nanti, bila berdepan dengan Dajjal, sehingga Nabi kata hendaklah kamu ikat anak dan isteri kamu di dalam rumah. Tafsir pertama ulama syarah, memang betul ikat. Memang betul ikat. Dalam riwayat mengatakan memang jangan marah saya pula ni saya bagi tahu je. Kebanyakan yang terkena fitnah Dajjal ini adalah wanita. Apa? Terkesan. Para ulama mengatakan Nabi sebut hendaklah kamu ikat anak dan isteri kamu ini di dalam rumah. Pertama dengan tafsir ikat, memang ikat betul. Kat katil ke kat mana, asal ikat dalam rumah. Itu pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua mengatakan kurung, tidak dibenarkan keluar daripada rumah. Kena kuarantin dalam rumah, tak boleh bawa keluar. Sebab takut terkesan dengan fitnah Dajjal yang main-main ni. Dan kita nak bahas bab yang kelima ini adalah pada menyatakan sifat-sifat malaikat. Saya dah baca kan sebelum ni, surat 34 dah kan. Surat 35, qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Alhamdulillah. Ila anqal wal malakul ladhi bila abin wa ummi. Abin wa ummi. Nampak? Samalah seperti mana kalau dalam Nahwu Sharaf kita istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang betul kalau ikut dalam Nahwu Sharaf. Kalau kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tak boleh wa barik wa sallam, salah. Kalau ada Nahwu Sharaf, balawah salah. Wa barik wa sallim. Kalau nak wa sallam dia nak wa sallam je ustaz, tak nak wa sallim. Wa sallam juga boleh. Wa baraka wa sallam. Wa barik wa sallim. Wa barak wa sallam. Dapat? Wa baraka wa sallam. Ni dalam nahwu. Dapat? Wal malakul ladhi bila abin wa ummin. Ni tolong letak baris ummi. Bila kita baca abin, maka wa ummin. Kalau aban, wa umman. Bukan la akla la syurba wa la nauma lahum. Apa maksud dia? Dan malaikat yang tanpa ayah dan ibu, tidak makan dan tidak minum, serta tidak tidur. Kalau ikut dalam matan Aqidatul Awam ini saja, mensyarahkan tentang awal malaikat. Pertama, musannif sebut malaikat ini tanpa ayah dan ibu. Tanpa ayah dan ibu ini para ulama mengatakan dengan maksud apa? Dia direct diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa perantara, seperti Nabi Adam alaihi salam. Dan sepakat ulama mengatakan di dalam kitab Kashful Ghaibah, kalau kita baca kitab Kashful Ghaibah, mensyarahkan tentang rahsia ataupun di sebalik alam-alam ghaib, dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani, menceritakan secara detail bagaimana malaikat ni. Malaikat semuanya dicipta daripada cahaya. Bagaimana cahaya ustaz? Wallah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya pernah cerita dulu, Jibril alaihi salam, kita dah bahas besar dia bersama mana? Bersama dengan malaikat Jibril dulu nuzul Quran dulu, ingat? Terlampau besar, betul? Sehingga dari riwayat mengatakan Jibril alaihi salam ni muafakat yang paling kuat
mengatakan Jibril alaihissalam ni besar mana? Satu sayap dia menutupi Masyriq wal Maghrib, timur dan barat. Dan ulama mengatakan ni, yang sepakat kata dalam riwayat ada kata 400 sayap. Tapi riwayat yang paling kuat mengatakan malaikat Jibril ni ada 600 sayap. Satu sayap dia tutup separuh daripada bumi. Kita bahas. Kalau kita nak cerita cahaya yang menciptakan malaikat ni, memang tak boleh cerita. Sebab dalam riwayat juga menceritakan setiap sayap malaikat ini adanya 70,000. Kan satu sayap kan? Di bawah sayap ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat, satu sayap malaikat Jibril alaihissalam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya daun-daun bulu. Daun-daun bulu kan? Dan setiap daun bulu ini mempunyai 70,000 warna. Dan satu daun bulu ini 70,000 tadi tidak akan sama pada daun yang kedua. Kita ni lemah manusia, hanya dibenarkan paling kuat boleh pergi 7 warna saja. Campur-campur lebih, campur kurang 7. Michael Jackson kena halau balik India Utara. Betul? Ni sifir apa ni? Saya dulu dah campak. 7 warna pelangi. Michael tu apa? Merah. Jackson tu apa? Jingga. Kena tu apa? Kuning. Halau tu apa? Hijau. Balik tu apa? Biru. India apa? Indigo. Utara apa? Ungu. Ni sistem nak hafal lah, nak budak. Para ulama mengatakan manusia terhad pada matanya boleh melihat hanya 7 warna saja. Ini pandangan ulama dalam kajian. Dan ulama mengatakan secara tafsiri malaikat ini diciptakan daripada cahaya dengan tidak boleh dibahas dengan logik akal. Dapat? Tak boleh bahas tentang dia. Kalau nak bahas satu sayap pun tak boleh cerita. Apa warna pun tak tahu, 70,000 warna. Itu pun satu bulu, daun bulu dia. Agak-agak satu sayap tu ada berapa daun bulu. Tutup separuh pada bumi. Tak boleh kira lah jangan bayang. Nanti terbang, nanti semua terbang kan. Lepas tu ada kisah, dia pernah cerita kat dulu, ada orang bagi tahu saya, Ustaz, pada malam Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, dia kata, saya terdetik ada satu orang datang ke rumah saya, ketuk pintu rumah. Bila saya keluar, dia minta beberapa makanan daripada saya. Ketuk bagi salam, minta makanan. Lepas tu saya pun ketika itu, ialah bangun tidur, nak sahur, tu waktu sahur malam Al-Qadar kan. Malam Al-Qadar ni memang kita tahu, Lailatul Qadar ni, pada malam Al-Qadar ni memang kita ngantuk malam itu. Malam yang paling nikmat sekali untuk berehat. Ke setiap malam bulan Ramadan nikmat, tak ada beza. Dan ada satu malam, kalau bagi orang ibadat kuat ni, satu malam tu ngantuk saja. Dan dia cerita, dia kata, Ustaz, saya nak keluar rumah ni, nak bagi dia makanan. Saya pun tak terbagilah, dia kata, sebab saya tak kenal dia siapa. Maka terdetik dalam hati saya, dia kata, terdetik dalam hati saya. Bukan saya, dia cerita tadi, orang tadi. Terdetik dalam hati saya, Ustaz, saya nak bagi dia makanan, tapi ragu-ragu lah dengan orang ni. Maka saya pun pergi ke belakang rumah, di dapur nak bawa makanan pergi jumpa orang ni. Nak bawa, tengok dia tak ada, Ustaz. Saya pun keluar daripada rumah, kejar dia. Kejar-kejar, dia pun terbang. Dan saya terdengar suara bahawa yang mengatakan bahawa orang tadi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Saya nak beritahu cerita ni karut lah. Itu dia sebenarnya. Jibril alaihissalam nak jumpa kita, tuan-tuan. La ilaha illallah.
Jauh kita ni nak jumpa malaikat Jibril AS, jauh. Sehingga dari riwayat mengatakan kalau kita nak melihat Jibril AS ni boleh buta mata kita, sebab terhad mata kita ni untuk melihat malaikat, boleh buta. Dan ada beberapa riwayat, saya lupa, di dalam kitab itu sahabat dituliskan kisah Qisasul Anbiya tentang seorang sahabat yang melihat malaikat secara betul keadaan tubuh dia. Malaikat ni bukan macam Allah. Kita jangan faham malaikat ni dia tak ada ibu, tak ada bapa. Macam Allah lah, tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Jangan anggap macam tu. Kita dah bahas dah. Sebab tu kena lepas sifat tentang Allah dulu, supaya kita tak samakan malaikat ni dengan Allah. Maka malaikat ni para ulama mengatakan dia boleh mendatang dalam keadaan struktur tubuh dia yang sebenar dan mengikut kepada keadaan yang ditakdirkan kepada dia. Maksud dia ditakdirkan kepada dia, kalau Allah nak jadikan dia sebagai haiwan ataupun orang dan sebagainya, itu atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kebiasaan malaikat ni akan berupa dengan manusia. Jibril AS selalu menyerupai manusia. Dan Jibril AS ni para ulama mengatakan setiap malaikat kalau dia nak berupa, dia akan pilih orang yang paling handsome sekali. Di zaman Nabi ada seorang yang paling handsome. Nama dia siapa? Dihya Al-Qalbi radhiyallahu anhu. Dihya. Dan satu riwayat, satu orang mendatangi Nabi SAW. Para sahabat dari riwayat mengatakan, dia kata apa? Kami menyangkakan Dihya yang datang dengan Nabi. Maka Nabi Rasulullah SAW beritahu pada sahabat, semuanya ini bukan Dihya, ini Jibril AS. Dihya ni apa? Orang di antara orang yang paling handsome sekali dekat tanah Arab, di antara sahabat. Jadi orang Melayu ni mungkin tak ada, tak senarai. Untuk malaikat-malaikat ni nak berubah, mungkin tak tersenarai lah. Adalah berapa muka kita kat sini, termasuk saya tak termasuk lah. Untuk malaikat nak menggambarkan diri dia, tidak. Dia riwayat mengatakan malaikat ni akan memilih. Disebut oleh siapa? Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dan di akhir zaman ni berbagai-bagai dakwaan tentang kehadiran malaikat. Maka para ulama mengatakan sebaik-baiknya kita tidak mengklaim ia sebagai malaikat. Boleh? Aulia boleh lah, waliullah boleh, ni wali ni boleh. Tapi malaikat tu tinggi sangat, tak mampu kita nak bahas. Dan para ulama ditulis dalam riwayat, siapa yang boleh melihat malaikat secara terang? Pernah tahu tak? Kita boleh tak melihat malaikat? Boleh. Tapi dalam keadaan yang sesuai pada diri manusia itu. Sebab ada beberapa riwayat sahabat-sahabat Nabi. Dalam satu riwayat sahabat Nabi pernah menuju pada Masjid Nabawi. Dari riwayat kita itu sahabat, diceritakan oleh almarhum Tuan Haji Idris bin Ibrahim. Saya ingat di waktu ini. Dia cerita satu orang yang istiqamah. Sahabat ni dia istiqamah baca Quran sebelum subuh. Perintah Allah, sunat sebelum subuh ni baca Quran. Dua benda. Sebelum subuh baca Quran, kemudian istighfar. Ni amalan paling aula, paling afdal. Sahabat ni satu hari dia berjalan tak ke masjid, lalu dari riwayat mengatakan dia membaca Tabarakalladzi al-mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan perjalanan dia tadi, dia melihat malaikat. Dari riwayat mengatakan sahabat ni lari balik rumah. Lalu selepas itu dia mendatangi baginda Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, aku melihat satu lembaga turun daripada langit ketika aku baca Al-Quran. Maka Rasulullah tanya, bagaimana keadaan lembaga tadi turun? Maka sahabat mengatakan dia turun dalam keadaan bertindih. Sini maka telah ditakrir ataupun telah disahkan oleh Rasulullah SAW, yang turun bertindih itu adalah malaikat yang mahu mendengar bacaan kamu. Sudah riwayat, dari riwayat ini kuat. Para ulama mengatakan sunat bagi kita, malaikat akan bersama dengan kita
ketika kita membaca Al-Quran sebelum subuh. Ini paling payah ni, sebelum subuh. Lepas subuh pula tentu lagi kan. Kalau mampu sebelum subuh lah, kalau mampu kuat. Dan riwayat mengatakan mereka akan bersama. Dan di sini kita tahu malaikat ni sifat dia bagaimana? Dia kalau turun ke atas muka bumi, dia akan turun dalam keadaan bertindih. Jelas? Saf-saf malaikat itu bertindih, tidak begini, bertindih. Dan ada satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Nabi sebut boleh melihat malaikat. Siapa? Kucing lain. Dalam riwayat yang paling kuat adalah ayam jantan. Ayam jantan. Dalam mafhum hadis Nabi SAW yang sahih, hadis Hasan pun ada, bahawa Nabi SAW pernah meriwayatkan bahawa bila kamu mendengar ataupun kamu melihat ayam jantan berkokok, maka ketua ilmu dia melihat malaikat. Riwayat pertama. Kemudian jika kamu melihat ataupun mendengar suara keldai mengilai ataupun suara keldai berbunyi himar, maka sungguhnya dia telah melihat syaitan. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua, suara anjing menyala. So para ulama mengatakan sunat membela ayam jantan. Sebab tu kalau kita baca tutup guru dulu di pondok, mereka bela ayam jantan ni. Payahlah kat pondok ni pula nak bela. Pondok tu lumayan nak bela ayam jantan pula kan, nak tunggu malaikat. Dan riwayat mengatakan memang kalau kebiasaan, kalau kita tengok waktu subuh sahur kita bangun untuk puasa, kebiasaan dia kita akan dengar ayam jantan berkokok. Kebiasaan lah. Berkokok ni dulu kokok, tapi yang paling kuat berkokok mana? Ayam jantan. Dan ulama mengatakan sebab apa dia berkokok? Sebab dia melihat malaikat rahmat yang turun pada waktu itu. Sebab tu para ulama mengatakan sunat kita membela ayam jantan. Dapat? Tapi tengoklah soal situasi. Cakap sini memang tak boleh bela, jangan bela. Amalan tu sunat, bukan wajib. Takut ayam tadi nanti berak rata, bela-bela tak tahu hari-hari bunyi, ganggu orang sebelah. Tengok situasi dia boleh. Tapi kebiasaan para ulama dulu mereka membela ayam jantan, sehingga para ulama meletakkan hukum makruh bagi menyembelih ayam jantan. Kena cek ayam betina dulu, power tak ayam jantan ni? Power. Dan dia ada khususiat. Dan para ulama mengatakan kalau kita nak melihat, ni amalan ulama, kalau mendengar ayam jantan tadi berkokok, maka biasakan diri kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Sebab apa? Ketika itu malaikat rahmat turun. Apa maksud malaikat rahmat turun? Ketika itu pintu langit dibuka. Ketika itu banyak kita berdoa. Ustaz kat mana kat saya cek ayam jantan Ustaz? Susah nak cek. Alhamdulillah kat rumah saya ada lagi ayam jantan. Kalau boleh bunyi ayam jantan saja, kita dengar bunyi ayam jantan, maka para ulama mengatakan dia berkokok saja, maka kebiasaan doa. Tak warid nak tanda tangan pun tak apa, doa dalam hati pun cukup. Ni perihal sedikit tentang malaikat. Daripada cahaya, dan para ulama meletakkan bahawa malaikat ini langsung tidak mempunyai ibu dan bapa. Maksud dia, tak ada ibu daripada cahaya, tak ada bapa daripada cahaya. Dia direct diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz kun fayakun. Dapat? Kemudian kata musannif, dia juga tidak makan dan tidak minum serta tidak tidur. Para ulama mengatakan sepakat keseluruhan para malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Siapa lagi makhluk yang seperti ini? Syaitan. Dia tak makan, tak minum, tak tidur.
Sebab tu para ulama mengatakan, mana darjat syaitan ini dengan malaikat? Mana darjat dia? Kalau dibahaskan syaitan ini, darjat dia lebih rendah daripada kafirin, mereka yang kafir. Dan malaikat ini darjat dia tinggi daripada syaitan. Sebab tu ulama mengatakan, kita ini mohon kepada syaitan atas beberapa faktor. Syaitan dan juga anak-anak dia. Siapa anak-anak syaitan ni? Anak-anak iblis ni siapa? Jin. Kita mohon daripada mereka ini bantuan. Para ulama mengatakan memohon kepada mereka adalah seumpama kita memohon, kita meletakkan martabat kita sebagai manusia yang beriman ini lebih rendah daripada martabat orang kafir. Dapat? Maka jangan minta kepada syaitan. Last, saya tak nak pergi syarah panjang ni, nanti jadi panjang. Boleh? Okay, kita baca sikit syarah dia. Umat Islam wajib percaya kepada adanya malaikat sebab hal itu sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Sengaja. Saya janji sengaja kan? Sebab itu nak buat tahlil boleh. Dan insya-Allah conclusion sedikit, kesimpulan. Bila kita tahu bahawa ada hamba Allah, makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak makan, tidak minum, tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak tidur, sentiasa dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya di dalam diri manusia ini dia kena ada rasa insaf pertama. Yang kedua, dia kena ada rasa malu. Malaikat ini 24 jam, kalau Allah perintah pada dia untuk rukuk, maka 24 jam lah dia rukuk. Saya pernah riwayatkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Syekh Daud karang juga, tentang Isra wal Mi'raj, betul? Nabi pernah naik di satu tangga langit. Beza riwayat, ada mengatakan langit yang pertama, ada mengatakan langit yang kedua, di mana Rasulullah hanya melihat di tingkat langit yang pertama itu semua malaikat hanya berdiri sahaja. Lalu dia riwayat mengatakan, ditanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sejak bila malaikat ini berdiri qiyam di langit yang pertama ini? Jibril kata, sejak daripada pertama dia diciptakan sehinggalah kamu datang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tak? Lama. Kemudian para ulama mengatakan, dibenarkan ketika itu kepada malaikat pada langit pertama yang berdiri ini untuk menghentikan sebentar ibadah berdiri dia. Sebab apa? Untuk menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja kali pertama yang malaikat yang berada di tingkat langit pertama tadi berhenti daripada berdiri beribadah pada Allah, semata-mata untuk menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut ketua malaikat yang menjaga pintu langit pertama bernama malaikat Ismail alaihi salam. Disebut dari riwayat. Macam mana ustaz tahu ni dari riwayat kitab lah? Kalau salah tok guru kita dulu salah lah riwayat tu. Jadi kita serahkan semua kepada para alim ulama kita. Dan untuk kita bahas lebih panjang lagi, kita kena tunggu minggu depan lah, insya-Allah. Boleh semua? Dan sifat malaikat ni para ulama kata, bagaimana kita nak dapat ketaatan dia ni? Kita kena banyakkan diri kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling banyak malaikat akan duduk, akan berada di dalamnya adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat malaikat paling benci mana? Dari riwayat Adi kata pasar. Sekarang kita bezakan dalam hati kita, terletak mana kita lebih suka. Tak payah sukalah, mana yang tempat kita lebih lama. Mana lebih lama, masjid ke pasar? Pasar lah, ustaz pun kat pasar. Semua kat pasar. So para ulama mengatakan,
kita kena letak dalam diri kita ini. Untuk dapat sifat malaikat ini, sifat ketaatan seperti malaikat, maka para ulama menyarankan kepada kita sebaik-baiknya kita perbanyakkan diri kita ataupun kita wakafkan diri kita ini sentiasa di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh semua insya-Allah. Sebagai contoh di suasana lumayan ni, madrasah ni, kapet mula tukar baru, suasana pun dah lebih seronok, tak ada alasan lah tak turun semayang lagi. Ni kapet-kapet masjid ni, dia punya kualiti yang tinggi ni, bukan main-main ni. Boleh semua insya-Allah. Habis, wallahu a'lam. Dan di akhir ni saya iklankanlah, insya-Allah pada hari Ahad ni, ni dalam ada kan, nampak hari Ahad ni kita akan buat mesyuarat agung koperasi madrasah. Maka kita bantulah, sebab saya dah bahaya Rabu itu panjang tentang mereka yang sentiasa ada komitmen di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hadis Nabi saya tinggalkan, 7 jenis manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud naungan Allah? Allah akan lindung dia, Allah akan jaga dia. Di mana? Di yaumil mahsyar, yakni di padang mahsyar nanti 7 jenis golongan. Antara 7 jenis golongan ni adalah seseorang yang hati dia terikat kepada masjid, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. So antara komitmen kita dengan masjid ataupun surau ni, kita sentiasa datang di dalam majlis-majlis yang telah disajikan oleh pihak madrasah ataupun pihak surau kita, rumah kita ni. Boleh semua insya-Allah. Kita kena lapangkan masa kita sama-sama insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan 5 minit? Soalan? Ada soalan setakat ni? Alim dah semua ni, masya-Allah. Boleh semua insya-Allah Wallahu a'lam. Dan kita insya-Allah kita adakan sedikit bacaan tahlil. Tak apa, kita duduk, tak perlu menghadap kiblat, kita duduk di tempat kita. Kita niatkan Saya ni ada soalan apa-apa sebelum kita tutup? Tak ada Kenapa Kristian menggambarkan malaikat macam bayi yang ada sayap? Soalan yang baik, pari-pari. Ada pandangan Kristian. Okey, dia ada 2 pandangan. Kalau kita kaji pada sudut agama Kristian ini, bagi mereka yang meyakini bahawa pertama Allah itu Father, ni bapa, kemudian Nabi Isa AS adalah anak, kemudian malaikat ini adalah anak perempuan. Ini kita akan bahas nanti ni, anak perempuan. Dan juga pandangan sama juga, kenapa orang Kristian tadi Dia menggambarkan malaikat ni macam bayi yang ada. Maksud dia mungkinlah kalau kita ambil pada logik akan malaikat ni suci daripada dosa, seperti bayi. Mungkinlah dia bayang macam tu. Kenapa ada bulat atas tu saya pun tak tahulah. Orang mati yang baik semua ada bulat kan kat atas tu. Kalau orang tak baik tak tahu ada pangkal ke apa, tak tahu. Kita esok tak ada bulat kita tak ada bulat macam tu. Dan pandangan ni wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Mungkin mereka menganggap bahawa Kristian mungkin menganggap bahawa malaikat ini, mereka meyakini malaikat ni ada, bukan tak ada kan? Sebab Kristian adalah termasuk pada agama Samawi. Dia agama Nabi Isa AS. Asal dia adalah kefahaman Islam, akan tapi ditukar oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Sebenarnya ada kisah panjang kalau kita nak cerita. Siapa yang boleh menceritakan lebih detail tentang Kristian ini? Seorang sahabat Nabi, nama dia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi dari riwayat dia pernah berguru dengan hampir 5 padri. 5
5 paderi yang besar, sehingga 5 paderi ini mati. Dia pergi pada paderi yang pertama, paderi itu mati. Dia tanya paderi ni, mana aku nak belajar? Pergi pada paderi dulu, paderi kedua pun mati. Sehingga 5 ni mati pun pindah. Bukan dia mengaji 5. Dia mengaji satu syekh, satu paderi itu sampai meninggal, mati paderi itu. Tukar sehingga 5 paderi. Dari riwayat yang panjang, mungkin kita tak sempat untuk riwayatkan. Salman menceritakan bagaimana keadaan struktur sebenar agama Kristian, yang sepatutnya kita ini sebagai orang Islam kena tahu. Dan Nabi beritahu ada sunnah menceritakan kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sunnah kita cerita tentang kisah hidup Salman Al-Farisi ini, mendapat pahala sunnah bagi Nabi. Nabi perintah untuk cerita tentang dia. Dan kalau baca riwayat dia juga, kerana Salman ini jugalah Nabi SAW, disebabkan Salman ini Allah turunkan mukjizat kepada Nabi. Untuk Allah pamerkan mukjizat Nabi, 2 mukjizat yang untuk membenarkan kenabian Nabi SAW, hanya kerana untuk menceritakan kisah Salman radhiyallahu anhu. Nanti kita akan cerita insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh kita buat sedikit saja. Kalau yang buat tak boleh ringkas. Pertama untuk arwah Cehmah binti Muhammad Amin, kemudian Muhammad Rashid bin Ahmad, Siti Rafi'ah binti Muhammad Rashid, Siti Aisyah binti Muhammad Rashid, Harun bin Muhammad Rashid, Abdul Rahman bin Muhammad Rashid, Ali bin Muhammad Rashid, Ahmad bin Muhammad Rashid, Abdul Aziz bin Abdullah, Azizah binti Umar, Ruslina binti Abdul Aziz, Abdul Jamil bin Abdul Aziz. Ini khusus untuk mereka ini, seperti yang didaftarkan ini. Dan kita niatkan juga untuk seluruh muslimin muslimat, khususnya ahli keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف